Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So, kalau semalam di Discord channel Zul dah umumkan di mana Zul dah close Zul punya position untuk short term gain untuk di Luna, iaitu di mana Zul ada masuk RM2,000 untuk position di untuk 500 Ethereum, RM500 di Bitcoin, 500 di Chainlink dan 500 di Uniswap. Zul dah pun close position. Kenapa tu close position semalam? Disebabkan kita punya price dah pun naik dan berada di overbought dan Zul close dan semalam berlaku sikit dropping. So apapun untuk hari ni Zul akan terangkan lagi apakah next movement, adakah Bitcoin akan terus dropping ke bawah atau hanya berlaku retest untuk more pump ke atas. Nanti Zul akan tunjukkan ya. Ada data menarik yang boleh kita katakan price Bitcoin akan terus melakukan peningkatan, di mana sebelum review sebelum ni Zul ada targetkan at least kita berada di 21.3 dan malam ni ikutkan itu pun pagi malam tadi kita tengokkan Bitcoin dah pun sampai 21.3. Tu ke manakah arah next movement di Bitcoin? Nanti Zul akan tunjukkan dan Zul akan terangkan bilakah tu punya next movement, next quoted position buy untuk short term gain. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah hari Sabtu, hujung minggu. So hujung minggu normally kita takkan ada volume yang tinggi. So apapun ini adalah coin market cap. So coin market cap currently berada di mana? Kita tengok coin market cap kembali above 1 trilion, iaitu berada di 1.045 trilion, iaitu dengan Bitcoin quarter market yang increase, meaning kita tahu ada kenaikan di dalam harga coin termasuk Bitcoin dan altcoin yang lain. So untuk volume yang semalam agak tinggi daripada 70 lebih ke hampir 100 bilion. Kemudian BTC regain balik daripada 38 ke 39.1 dan Ethereum still lagi maintain dalam 20%. Kemudian kita tengok untuk reputasi ataupun kita tengok summary pergerakan untuk 24 untuk hari Jumaat semalam sebelum candle close. Bukan candle close, meaning traditional market close, iaitu US market close, tapi crypto tak pernah close 24 hours dan 7 days, 24 per 7 day every day open price. So apapun untuk hari Sabtu Ahad normally kita akan tengok volume yang berkurangkan, meaning tengok tak akan ada pergerakan yang drastik, tapi kadang-kadang berlaku jugalah volume yang tinggi. So untuk untuk performance malam, Bitcoin kepada 1 trilion, peningkatan sebanyak 6.36% dan juga disupport low volume malam, iaitu dengan volume 37 hampir 38%. Ini kita akan tengok akan ada candle hijau yang naik dan banyaklah, ataupun kita tengok ada ketara ataupun kelihatan jelas kenaikan di Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang lain. BTC dominant increase daripada 39 ke 38, iaitu ke hampir ke 1.5%. So apa yang trending semalam, kita tengok Shiba Inu hampir 6%, Bitcoin sendiri 10% dan Ethereum hampir juga 5%. So untuk harga pagi ni ataupun Bitcoin berada di mana? Bitcoin currently berada di 21.3k dengan dalam tempoh 24 hours ataupun hari semalam saja, hari Jumaat, kita tengok Bitcoin increase banyak 10.65%, menjadikan weekly terus jadi green, iaitu 7.07%. So untuk Ethereum berada di daripada 1.5k climb terus ke 1.7, iaitu dengan 5.36%. So bila Bitcoin dan Ethereum melakukan peningkatan, mostly Bitcoin lah, bila Bitcoin melakukan peningkatan, kita akan jangkakan ataupun expectation kan untuk altcoin lain juga turut melakukan peningkatan. So lain-lain altcoin kita tengok sikit, iaitu BNB 4.5, SRP 4.4, Cardano 4%, Solana 3.2%, Polkadot 5%. Mostly semua sedang melakukan hampir 5% ke atas. Tapi apa yang semalam merancak lah, kita tengok Lunacy dan juga Luna 2.0. So dua coin ini melakukan peningkatan, ikutkan Lunacy semalam melakukan dropping. Normal ada tengokkan di chart, ada expectkan berlaku dropping, dan kita pun dropping 0.4 malam dan naik balik. So good untuk Lunacy. Tapi juga kita tengok Luna 2.0 melakukan peningkatan yang tinggi. Jadi tu akan tengok balik. Kalau ada kat sini kita tengok berapa persen, lain ni dropping malam 14% lepas 100%. So daripada 0.5 iaitu tengok 0.4. So normal berlaku sikit retestment dan berlaku bow yang cantik banyak. Ada tengok untuk Lunacy ni boleh lagi berlaku peningkatan. Sebab apa? Dalam masa 1 minggu ataupun 4 hari lagi, kita akan ada tax burn, iaitu 1.25% tax burn. Meaning kalau itu release ikutkan Binance dan KuCoin dah kata setuju untuk lakukan tax burn untuk Terra Lunasi ni, tu meaning untuk dia akan more burn supply. So ada opportunity untuk Terra Luna Classic akan more lagi melakukan peningkatan. Dan kita akan tengok untuk
nanti dia akan buat lagi, dia akan buat analisis untuk Terra Luna Classic. Kemudian kita akan tengok Bitcoin Cash, mungkin juga kita akan tengok Bitcoin Cash sikit. Kemudian kita akan tengok Luna. Luna, mana Luna? Kita akan tengok di search untuk Luna. Kita akan tengok Luna 2.0. Tu Luna, Terra Luna. Kita akan tengok Luna 2.0 apa yang berlaku malam, melakukan peningkatan 145% ataupun dalam semalam aja 171%, daripada $2 dah naik hampir $6 semalam, ikutkan tinggi, ikutkan $5.18. So peningkatan sebanyak 171%. Apa yang berlaku tu tak ada yang kata new sangat pasal Luna ni, tu tak berapa monitor close, tapi nanti kita akan tengokkan di chart apa yang berlaku di Terra Luna. So tanpa buang masa lagi, kita akan tengok dulu ke coin market cap. So kita akan tengok dulu fear index. Fear index kita berada di extreme fear dah berapa kali lah, 1, 2, 3, now dah 3 kali pun indicator ni naik extreme fear. So apa kita tengok di Bitcoin. So kenapa Bitcoin melakukan peningkatan, kita boleh refer juga kepada traditional market. Yang pertama kita akan tengok S&P 500. So sebelum ini S&P 500, sebelum tu masuk hutan tu ada sharekan, iaitu kita ada head and shoulder, dan head and shoulder ini dah pun complete banyak. So dah complete, kita biarkan saja untuk rujukan kita untuk another next movement. So apa currently kita tengok ada satu trend line ni, ada draw satu trend line ni sebelum ini. Inilah di 4 hours, kita boleh dukiskan ini. Ada satu shadow untuk di 4 hours, kita boleh draw dan tengok macam mana trend line ini pun dah breakout. Adakah trend line ini legit? Trend line ni legit banyak kalau ikutkan first. Kenapa legit? Nanti tu akan draw kan swing high ini to swing low. Kita tengok price almost tight. Kemudian kita tengok yang kedua, daripada second low kita tengok price to touch pun kita punya distance. So ini untuk point ni kita boleh ambil. So untuk di kotak S&P 500 ataupun traditional market di US, kita nampak price dah breakout. So ini ada nampak good untuk S&P 500 terus melakukan peningkatan. Cuma kita jangkakan ada sedikit cooling down ke bawah ini untuk cooling down kita punya RSI sebelum kita ada sebarang movement yang besar. Dan kadang kita berada di 4.1, ada resistance yang kuat di head shoulder sebelum ni. Kalau breakout balik atas, kita akan ada expectation untuk movement balik at least ke dalam 4.3 ke dalam kawasan ni. So good untuk secara long term, atau maybe ambil dalam 1 week. Apapun kita dah menghampiri 13 hari bulan dan 21 hari bulan, di mana 13 hari bulan kita akan dapat CPI data yang baru, iaitu data mengenai inflation. Berapakah inflation di US, adakah akan drop lagi daripada sebelum ni 9.1 drop ke 86, adakah kita akan drop lagi? Kalau drop lagi, ada good untuk S&P 500 terus melakukan peningkatan. Bila berlaku peningkatan di S&P 500, kita akan nampak juga kenaikan di Bitcoin. So sabar, nanti kita akan pergi ke chart Bitcoin. So dikira Zul kita pergi ke chart Bitcoin, apakah data yang menarik dan kenapakah Zul buat closing ataupun Zul close position malam. So untuk hari hari Khamis ataupun hari Rabu tu ada masuk position RM500 untuk 4 coin ini, iaitu di Bitcoin, Ethereum, Chainlink dan juga di Uniswap, di Luna. Dan tu dah close position dan tu dah maklumkan di Discord channel. So siapa yang close tu memang ada sikit profit, tak banyak, sebab apa tu buy di spot saja, bukan leverage. So tu buy dalam Bitcoin dalam kawasan around ni dan melakukan kenaikan semalam sampai saja 20.8, iaitu first key level tu, tu ada second. So dah sampai kawasan ni, tu close malam disebabkan apa, kita tengok RSI kita berada di overbought, stop RSI kita berada over. Give a time kita akan ada cooling down yang kita nak tengok sama ada dia drop balik ke kawasan ni. Yang kita nak tengok adalah mostly drop balik ke kawasan oversold. So kita nak tengok yang next peluang, ataupun kita terus ceritakan terus bilakah tu punya next buy. Tu nak tengok RSI ni drop balik ke kawasan OS, stop RSI pun berada di OS. Apa tu OS? Adalah oversold territory. Kemudian kita tengok pergerakan price, kita nak tengok price itu hanya stabil. Untuk pergerakan ni tu nak tengok price stabil above 20.8. Tu sekiranya price tu berlaku aku sedikit sideways kawasan ni dan kita touch kawasan ini, kemudian kita tengok RSI berada di oversold, itulah good, itulah next position buy tu untuk drive more price naik atas. Price sampai mana nanti Zul akan terangkan. Possible kat sini ada another aku kata untuk di 4 hours ni kita possible boleh nampak sebagai inverse and shoulder. Inverse and shoulder macam mana nanti Zul akan tunjukkan, iaitu Zul akan deletekan beberapa contengan kat sini untuk kita clear. So inverse and shoulder yang Zul masukkan adalah possible kita akan nampak ini untuk di 4 hours. Yang ini adalah left shoulder, head, kemudian kita nampak right, kemudian breakout saja 20, iaitu 21.7. Kita akan expect price akan melakukan peningkatan sampai mana, kita akan tengok price target
yang ini inverse shadow, meaning kita akan ada opportunity untuk price more naik sampai 24. So semalam pun tu ada share kan kenapa price boleh sampai di kawasan ni, iaitu kita ada possible untuk movement yang lebih besar, kata head and shoulder, inverse and shoulder untuk small pump sampai ke kawasan ni, dan kawasan ni kita boleh create another more pattern yang lebih besar, iaitu double bottom. Dengan double bottom itu possible untuk price of breaking sampai di kawasan ni, dan kita ada kawasan 28.31. Kenapa boleh sampai 28.31? Kita ada bull gap, ataupun kita tengok di yang ni, kita nampak kita akan tengok akan bull gap tu. Kita akan tak tengok balik di mana. Okey, yang ni kita ada bull gap ni di kawasan ni, iaitu kita akan tengok iaitu ni kita punya kawasan bull gap, iaitu almost dalam kawasan 28k, dan kita tahu kita punya current resistance ataupun level yang penting adalah di kawasan 28 plus minus 100k, per plus minus 1000, iaitu antara 29 dan juga 30. So kita berada di kawasan kuota resistance tu, meaning untuk price ni adalah normal untuk price Bitcoin melakukan 28 sebelum end of the year kita nampak another retestment ke bawah. So itulah untuk pergerakan BTC untuk short term gaining good nanya. So meaning tu akan be ready untuk next position untuk buy di Bitcoin. So pun nanti tu akan maklumkan selepas saja price RSI berada di oversold, tu akan mula start buy balik untuk short term game. At least kita akan target dulu. First target kita akan target di kawasan next adalah kita akan target dalam kawasan sekiranya kita dapat pergerakan ni, kita akan kita akan terus monitor untuk inverse and shoulder ni, iaitu di mana price target almost dalam 25k, iaitu close above dengan higher high ni untuk create kita punya double bottom, dan kita akan exit position. Kemudian kalau ada breakout, kita tunggu retest kita akan continue another setup buy. So itulah tu punya plan currently. So clearly kita nampak pergerakan on track, pergerakan di Bitcoin. So macam mana di altcoin yang lain, nanti kita akan tengok kan. So pertama di Bitcoin clear, anda tahu di manakah Zul punya net position dan kenapa Zul position malam tu dah ambil TP. So kita akan tengok juga, nanti Zul akan tengok untuk di Ethereum, kenapa Zul close di Ethereum, sama juga position yang sama, kenapa Zul terus di Ethereum malam tu ada buat sedikit adjustment untuk dia punya aku kata bearish pattern, iaitu channel ni. So malam tu ada kita still lagi berada dalam channel. So meaning untuk Ethereum boleh sama juga kalau Bitcoin melakukan kenaikan. Point penting adalah perlu break 1.7. So break 1.7 kita nampak positif untuk dia naik atas balik untuk attack kita punya trend line yang atas ini, iaitu trend line putih ni, dan breakout itu kita ada potential untuk sekiranya Bitcoin boleh sampai 28k, kita akan nampak Ethereum ada possible untuk sebaik saja breakout ini untuk short term dia boleh sampai balik ke kawasan kita ada dalam key level ni. First ialah kawasan ni, ataupun dia mungkin akan dropping maling dan attack untuk line hijau ini. So almost dalam maximum dalam Bitcoin 28k, kita expect Ethereum dalam mana-mana price dalam hit untuk trendline yang hijau ini. So itulah yang tu nampakkan. So apapun tu akan be ready juga untuk Ethereum untuk short term game. So untuk short term game position di Ethereum sama juga currently RSI dan stock RSI berada di OB ataupun overbought. So kita akan tunggu untuk yang ni adalah yang cantik. Kita perlu tunggu Ethereum breakout 1.7 dan berlaku retest. Dari retest tu kita dah tengok RSI at least stock RSI berada di oversold, dan RSI pun kalau tak berada overbought pun kita akan at least berada di kawasan 50. So ini adalah sedikit good untuk breakout retest untuk dia more price naik ke atas untuk at least attack kawasan ni. Dan kalau breakout lagi kawasan ni, kita boleh holding untuk price more attack ke kawasan next trend line, iaitu kawasan ni almost dalam 28-26. So bergantung kepada pergerakan ataupun land. Kalau sampai awal kita akan naik tinggi, tapi kalau sampai lambat meaning another sideway untuk sebelum dia kawasan ni. So apapun itu, dia nampak reaction untuk CPI data dan kuartal interest rate untuk bulan ni akan berefek yang besar dalam crypto dan traditional market sebenarnya. So ada opportunity untuk kita nampak akan ada berlaku lagi positif maklumat ataupun positif CPI. Mungkin kita akan dapat dropping lagi 86, mungkin akan dropping sikit dalam 8.2 ke apa. Walaupun dropping sikit itu adalah kuartal penting. Sebab apa? Kita tengok inflation itu terus dropping dengan kadar kenaikan interest yang US naik daripada 75 base point. Dah berapa kali 3 meeting dah pun dah 75 base point. So meaning untuk next kalau naik lagi 75 base point pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia walaupun kenaikan interest itu tinggi, tapi kita nampak efek dia kepada inflation menurun. So meaning good untuk market secara keseluruhannya. So itulah yang dijangkakan untuk bulan 9 ni. Kita akan sebut another pump good untuk release. Sekiranya kita dapat bad data CPI dan inflation, meaning kita boleh drop balik daripada kawasan ni, drop more ke bawah. Sama juga ke Bitcoin, boleh fail balik ke kawasan almost dalam 17 ke 18k. So itulah untuk Ethereum tu di
Di challenge malam sama juga tu ada target untuk exit market dalam $8 sebab tu ada key level ni, dan semalam tengok macam mana sebaik saja tu close dan 2-3 candle lepas tu dropping. Sama juga di Uniswap di challenge pun sama juga, dia akan tunggu overbought untuk RSI. Di Uniswap pun sama, semalam lepas tu ada di secara live malam tu ada kawasan TP dan dah pun sampai kawasan TP tu close sikit above, iaitu kawasan candle yang ni dalam kawasan 6 hampir $6.5 dan malam berlaku rejection tu nampaklah kita clear rejection balik dalam kawasan ni. So normally apa yang berlaku, kita akan nampak price to drop sampai mana, kita nak tengok price itu drop at least berada di kawasan support, iaitu daripada swing low ini to swing high, kita nak tengok price tu at least drop balik dalam kawasan 6 hampir $6. Kita nak tengok setup masa tu, kita tengok RSI dan stop RSI berada di OB ataupun overbought dan good. Kita akan nampak signal untuk Bitcoin stabil atas 20 line kita punya 20k tu, dan good untuk completekan kita punya inverse and shoulder. So minit masa tu good untuk kita buy Uniswap. So apa pun untuk di next coin pula tu akan ada target juga untuk buy di Bitcoin Cash. Kenapa tu target nak buy Bitcoin Cash juga? Sebab Bitcoin Cash malam tu tengok ada movement yang cantik, iaitu Bitcoin Cash dah pun break satu trend line yang agak kuat strong, di mana kita tengok trend line ni breakout ni, trend line ni kita boleh tanggalkan sebagai inverse and shoulder yang sedikit menyering, maknanya inverse and shoulder. So ini dah pun breakout. So apa yang berlaku, kita tengok price of target ini ada possible. So untuk Bitcoin Cash ada good, dia dah sikit bullish. Apa pun kita akan tengok currently RSI di 4 hour dan stop RSI berada di overbought. So no buy zone, kita akan ada sikit retracement ke bawah. So ini kita akan ada opportunity untuk buy nanti. Jangan kata langgar rule ya, apa tu bila RSI berada overbought adalah bukan kawasan untuk kita buy, samalah seperti price tu berada di resistance bukanlah kawasan untuk kita buy. Kita akan tunggu sikit resistance, ya, kalau tinggi pun tak masalah, at least kita dapat confirmation. So untuk Bitcoin Cash ni ada expectation kan untuk price tu naik sampai mana, point of breaking yang ni. So point of breaking kita boleh jangkakan untuk price itu sampai at least, ataupun kita yang cantik kita akan ambil measurement yang macam ni, inverse and shoulder ini, dan ini kita point breaking. So ini dah pun breaking, kita nampak price tu menuju ke kawasan $196 untuk Bitcoin Cash, kembali balik ke kawasan key level ini. So meaning good, maknanya semua altcoin ataupun data di chart menunjukkan bullish untuk kuartal kenaikan. So meaning kita perlu support di Bitcoin. So sama juga di kuartal di kuartal S&P 500 ada terus melakukan peningkatan. So meaning kita akan dapat data di DSY akan terus melakukan dropping. So DSY sebelum ni ada targetkan untuk sampai mana, iaitu untuk sampaikan ke kawasan ni, dah pun sampai. So next target sekiranya dia breakout lagi bawah, kita ada potential untuk sampai balik di bawah ini ataupun di kawasan bawah ni, daripada swing low ini to swing high kita ada support. So untuk next sekiranya kita nak tengok pergerakan Bitcoin sampai 28k ataupun lebih 25k, kawasan at least 25k dulu, kita attack 25k dulu untuk Bitcoin. Kita akan tengok untuk data yang support, kita perlu DSY dropping ke net position, iaitu net support dalam 107. Dan itu boleh berlaku disebabkan apa, kat sini tuan nampak another pattern yang lebih besar sebenarnya untuk bearish pattern, iaitu nanti tu akan draw kan. Tu akan draw kan yang ni, pattern ini kalau anda perasan nanti tu akan draw. Dan kita boleh delete yang ni sebab apa, ini dah complete. Yang ini pun naknya trendline ni dah complete. Kemudian kita akan draw satu. So kita nampak pergerakan yang ni, kita nampak seperti channel. Tu channel ni nanti tu akan delete sikit. Kita akan nampak ini. Tu pergerakan channel ni meaning price itu memang ada territory ataupun ada journey untuk sampai hit balik trendline yang below ini sebelum. Sebab apa trendline kita akan tengok dah sampai pun support, kuasa kita support, so ada good opportunity untuk DSY more dropping bawah. So itu bergantung, maknanya kita tengok macam mana sekiranya kita dapat CPI data dan interest rate yang bullish ataupun positif data yang kita dapat, di mana kita dapat dengan kenaikan interest rate walaupun 75 base point, tapi disebabkan dengan walaupun kenaikan tu tinggi, tapi kita tengok interest rate inflation tu turun. So meaning good, maknanya good market. So meaning DSY ada possible dollar terus dropping, dan droppingnya dollar akan menyebabkan kenaikan di aset yang lain, S&P 500, gold dan juga aset-aset di Bitcoin. So itulah positifnya yang kita tengok untuk hari ni, good maknanya untuk bulan ni, walaupun kita normally bulan 9 berlaku bearish, tapi bukanlah semua, ada juga bulan 9 yang berlaku bullish. Tu apapun untuk current time, current track dengan data yang tu ada good mengatakan kita akan ada opportunity untuk more price naik ke atas. So apa-apa semalam kita dah ambil profit, kita enjoy profit dulu, kita akan tunggu net position. So let's go, kita pergi ke Bitcoin Cash sudah. Kita akan tengok di Terra Luna Classic, apa yang berlaku di Terra Luna Classic malam. Terra Luna Classic malam dah pun dropping. So dropping tu ada
kata drawkan beberapa ni, nanti Zu akan delete balik untuk tak kata semak sangat pandangan mata. So kita ada draw beberapa trend line, di mana untuk ini kita dah breakout 1.2 1.6 malam. Sebelum ni kita berada di 1.6, retest ke 1.2 dan kita breakout 1.6 dan 1.6 drop balik ke back 1.6. So sebagai retest kita ada trend line ni, ikutkan dia ada sikit dropping. So untuk di Terra Luna Classic dengan kenaikan di Bitcoin, kita akan jangkakan di lunasi akan sedikit hilang probability. So meaning untuk lunasi ada possible untuk drop balik ke kawasan ni sebelum ada movement yang besar balik untuk anda. So ikutkan semalam dah drop dari 1.2 dan berlaku huge deviation, tu meaning good, maknanya good mengatakan untuk lunasi ni akan untuk long term ataupun ada short term lepas dia punya tax burning ataupun dalam masa 1 minggu lagi dia akan aku kata burning system tu akan di on kan ataupun dilaksanakan. Binance dan KuCoin dah pun setuju. So dua exchanger yang agak besar ataupun yang paling penting Binance dah setuju punya. So kita akan tengok good untuk lunasi terus melakukan peningkatan. So tu punya average berada di 0.05 yang di mana tu punya sangkut di lunasi iaitu tu sangkut hampir RM6,000. So RM6,000 bayangkanlah dah drop bawah ni tu dah loss hampir 90%. Tu biarkan saja kalau kita jual rugi. Tapi untuk long term kita dalam bearish market, apa berlaku lunasi adalah consider good position. So apa yang berlaku, kita sekiranya lunasi dapat dipackkan balik di USD, kita akan nampak lunasi boleh gain balik untuk long term. So apapun anda invest adalah coin yang amat risiko yang tinggi. So make sure anda invest coin yang anda invest yang duit dengan anda expectation kan boleh dos. Seperti mana Zu invest RM6,000 tu kata walaupun dah drop tu tak jual. So biarkan saja, ada rezeki dia akan naik balik dan alhamdulillah dia naik balik ke kawasan overbought. Ke kawasan tu punya over average unit 0.05. So Zu biarkan, Zu ada target at least 0.6. Even kata 0.6 pun tu tak jual, Zu biarkan saja, Zu more kepada holding untuk long term. Sebab apa, RM6,000 tu dah Zu memang expectation kan anggap loss je. So kalau dah naik sikit biarkan saja. Kalau ada rezeki kita akan naik. Kalau untuk next bulan ada berlaku lagi kenaikan sebab burning itu akan menyebabkan half ketika berada hampir 7 trilion ataupun 6 bilion berapa trilion, kita ada hampir 6 trilion punya market cap untuk di Terra Classic. Kita tengok balik, kita ada untuk di Terra Classic total supply adalah hampir 7 trilion. Tu 7 trilion ni kita tengok dia nak burn sampailah Terra Luna menjadi 2.5 bilion saja. So boleh berlaku dengan tax burning transaksi itu selepas di setiap transaction boleh berlaku dah 1.2% burning setiap transaction. So meaning fee dia akan tinggi banyak. So bila fee tinggi, apa segala fee yang dapat tu akan di burning. So meaning burning itu supply ini akan berkurangan. So bila berkurangan tu kita akan jangkakan untuk Terra Luna boleh above balik sampai kerana ni 3 bilion dia punya market cap. So kini double at least burn dalam masa sebulan, kita boleh nampak Terra Luna boleh gain balik dalam 6 bilion total market cap. So meaning hampir balik ke kawasan medium coin iaitu hampir 10 bilion. So untuk long term ada nampak opportunity untuk Terra Luna Classic. So itulah secara technical dan fundamental. Kita akan tengok juga untuk di Terra Luna apa yang berlaku di Terra Luna. Kita tengok chart yang menarik malam Terra Luna. Itu Luna, Zu ada chart kat sini lupa. Bawah saja kita akan tengok Luna. So apa yang berlaku, kita tengok inilah pergerakan semalam daripada 2. So ada sebelum ni Zu ada share kan, sebelum ni Zu ada draw kan trend line ni, dan tengok macam mana Zu tak pasti apa yang berlaku kenaikan yang drastik ni. Zu tak pasti apa info dia. Mungkin anda ada maklumat boleh sharekan di bawah, nanti Zu akan tengokkan. So sebaiknya breakout ni kita tengok ada huge pump iaitu 175%. Kalau ikutkan ni kita tengok daripada bawah ini sampai mana kita tengok almost 300% untuk semalam tu, apapun dah dropping sikit daripada pump malam, dan mostly kita daripada harga sekarang lah dalam 170-150 yang kita tengok di coin market cap tadi, iaitu data dah hampir 100 setengah lah, kan 167. Tapi untuk semalam maknanya massive pump adalah hormon dalam sampai $10 iaitu 7.6. Harga tinggi dalam $7.6 iaitu dengan pump semalam saja 200 sampai 300 280% daripada ni. So siapa jangka yes, Zu ada juga Luna tak banyak, ya Zu dapat free tu. Sebab apa, Zu ada holding Luna C dan Zu ada dapat Luna 2.0 dengan free iaitu lemak dalam 20 coin 17. So kenaikan malam memang ada untung. So tak salah Zu dah masuk pun dalam Zu punya portfolio, memang Zu holding saja untuk long term. Tengok macam mana Zu ada dalam 17 coin. So biarkan saja untuk long term. So apapun price tu malam berada overbought, so normal untuk berlaku kata correction balik. So untuk yang terbaik untuk kalau anda nak buy Luna C ni, at least kita perlu tunggu balik dia drop
ke at least kita tengok RSI, dasar RSI tu berada di oversold, masa itulah barulah kita katakan boleh good untuk kita buy balik. So untuk yang ni kita jangkakan untuk dropping sampai mana, untuk sekiranya good position untuk anda secara technical, swing low ini daripada start pump ke high, kita jangkakan untuk price to drop ke kawasan support dan ikutkan malam kita belum lagi. So meaning untuk next buy, untuk dilunasi untuk long term investment, anda boleh tunggu di kawasan ini ataupun dia back balik ke kawasan yang ini. So kalau back balik kawasan ni, anda boleh invest untuk long term punya. Kalau untuk agak agresif buy, anda boleh tunggu kawasan ni, tapi untuk buy kawasan ni perlulah tunggu at least RSI itu berada di overbought, dan Bitcoin perlulah link. Untuk Bitcoin perlu juga kita nampak ada signal untuk naik seperti mana dia dekat tadi. Untuk mungkin kita akan nampak di Bitcoin adalah inverse and shoulder untuk play kita punya tag, dan meaning ada berlaku kenaikan untuk Bitcoin dan altcoin kurut akan melakukan peningkatan. So itulah untuk hari ni. So banyak yang tu nak share kan, banyak semalam tu tak sempat nak live sebab malam tu ada outation lah, tu pergi aku kata hantar barang customer untuk malam, dan balik semalam pun sampai rumah 2 pagi. So pagi ni pun sebenarnya tu oversleep. So currently dah pukul 8 pagi, so mungkin video ni lambat sikit dalam dapat, mungkin dalam pukul 9. So apapun itulah data yang menarik. So apapun di Discord channel kita akan monitor ni, dan good maknanya kita akan dah sampai recent tu ada expectation kan untuk di Bitcoin akan berlaku sikit correction dan berapa RSI berada overbought. So don't be panic. Ini yang kita nampakkan tu ada untuk current time tu akan aku kata remark kawasan ni 20.8k, iaitu kawasan kita katakan untuk potential untuk kita next buy untuk price drop. Ini kita tak perlu tunggu ni, kita kata buy kawasan ni dan dapat confirmation ni, kita boleh hold untuk target kawasan ni. So kita akan buy di kawasan ni untuk short term game, di mana RSI dan stop RSI perlulah berada di kawasan OS ataupun oversold untuk kita punya support position buy. So guys, apapun kiranya anda nak tahu bila Zo buy dan bila Zo sell, make sure anda join punya YouTube membership, iaitu dengan klik button join. Anda akan jadi membership tu. Sebaik saja anda di membership, anda pergi ke ruangan home video playlist community membership. Dalam membership ni anda klik saja. Dalam membership ni akan ada satu message yang mengandung link untuk ke Discord channel, dan nanti anda akan dapatlah kata dia punya Discord channel. Baik saja anda dapat kawasan tu, nanti kita akan tengok untuk bulan ni mungkin Zo akan update baru untuk Discord channel. So apa nanti Zo akan updatekan, dan kita akan tengok segala maklumat buy and sell Zo ada sharekan di kawasan ini. So itulah aku kata next movement. So apapun hari Sabtu ni tengok macam mana. Sekiranya semalam tu tak buat live, so ada opportunity untuk malam ni mungkin aku akan ada bayar balik untuk live yang hari Jumaat semalam tak dapat. So ada possible untuk malam ni Zo akan buat live. Apapun confirmation bila live atau tidak, Zo akan updatekan di Discord channel. So sebab tu Discord channel semalam aku kata siapa yang join Discord channel dia akan dapat maklumat yang lebih awal lah. So contoh semalam Zo cakap Zo tak ada live, Zo ada maklumkan di Discord channel. So guys, itu aja. So apapun menarik untuk di Bitcoin akan price melakukan peningkatan. So Zo agak excited untuk price at least pergi ke attack 25, dan sekalian break lagi kita ada opportunity untuk sampai 28. Itulah yang Zo nakkan, iaitu kita berada di bulan 9. So kita tak nak drop lagi. Kalau drop awal tu meaning 10k tu tak legit sebagai kita punya bottom. So apa yang Zo nak ialah Bitcoin naik low, retrace ke kawasan ni dan terus melakukan peningkatan. So apapun untuk yang ni beware juga. Zo dah nampak sebelum ni kita nampak ada possible juga another head shoulder, tapi head shoulder ni aku kata tak lah, aku kata macam kita boleh monitor, tapi keadaan head shoulder ni bukanlah berada di kawasan yang kita nak, iaitu head and shoulder mostly lah berada di top. Now kita berada ni, kita tak boleh jangkakan ni sebagai head shoulder. So kita boleh monitor, tapi tak kata kuat lah dia punya strong kalau ikutkan kita more monitor kepada bear flag ini. So meaning untuk pergerakan ni ke kawasan 25, mungkin kita akan masuk balik ke kawasan ni, dan masuk kawasan tu kita akan boleh jangkakan sama ada double bottom ataupun another bear flag yang flag, dan point target sama juga, iaitu point breaking still lagi dalam kawasan 10k. So itu kita punya bottom end of the year dalam kawasan 80 ke 85% drop untuk Bitcoin. So itulah untuk analisis apa pun, step by step kita monitor apa yang ada dulu. So currently Bitcoin menunjukkan positivity untuk price movement ke atas, dan kita akan monitor possible head and shoulder, inverse and shoulder yang ini untuk price breakout, di mana price target ini align. Breakout ini kita akan dapat di kawasan 25, dan 25 itu untuk attack kita punya possible double bottom, dan break double bottom confirmation adalah hit untuk kita kawasan net level dalam kawasan 32 ke 28k. Di mana 28k tadi macam cakap kita ada bullish signal ataupun bullish gap, di mana gap itu given time price itu akan datang juga untuk kawasan tu. Adakah datang waktu ni ataupun drop bawah dan datang untuk another year.
So apapun kita tengok macam mana opportunity tu ada, kita akan sentiasa ambil. Sebab apa? Zul buy di spot. Bila di buy spot, setiap kata pergerakan pump itu adalah Zul punya position ataupun Zul punya peluang untuk gain profit ataupun gain kata more capital untuk tenak modal untuk dapatkan modal yang lebih besar untuk ready untuk next year. Ataupun kita tahu kita bearish market 3 tahun, tahun depan dan tahun 2022 adalah bottom, 23 24 sideways yang lama, expected sideways dalam 26 ke 15k adalah kita punya expected sideways dan kita boleh buy setiap bulan. So itulah untuk dia punya analisis untuk long term. So kan apa-apa kita sambung sembang malam ni secara live, insyaAllah memang tu plan nak buat, kita akan sembang secara live. So nanti kita akan tengok lebih panjang. So kalau anda sembarang request, anda type dengan komen di bawah, nanti tu akan buat review next pagi. Kemudian untuk di live tu akan buat juga untuk review. So sebelum tu hari ni tu lupa, nanti ada komen ada tanya pasal SRP. So terakhir sebelum ni tu akhir kita akan tengok sikit SRP, apa yang berlaku di SRP. So SRP kita akan tengok sikit di daily. So akan pergi short term aja. So untuk SRP kita nampak ada satu pembentukan ni, iaitu sedikit bullish ni, iaitu descending Browning wave. So adakah kita boleh breakout? So sebelum ni kita dah breakout yang ni dan fail. Kita boleh jangkakan kita boleh draw yang baru. So kita expected boleh triangle. So sama ada kalau Bitcoin terus melakukan peningkatan, ada good untuk untuk SRP terus melakukan datang untuk price attack ke kawasan 44 sen balik. So ini 40 sen balik lah. Kita punya sekiranya Bitcoin melakukan peningkatan, kita nampak SRP terus boleh juga turut melakukan peningkatan. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa di next video malam ni, insyaAllah secara live. Nanti saya akan confirmkan. Tapi memang niat untuk malam ni kita buat secara live. Untuk hari Sabtu, volume tak tinggi, kita akan sembang lebih detail lah dan anda boleh tanya sembarang soalan. So guys, like, subscribe, join punya YouTube membership untuk dapat ke Discord channel. Dan sekiranya dapat Discord channel nanti, kita akan share lagi lah. Sementara nak tunggu malam, kita akan tengok lagi apakah movement net. So good positif untuk Bitcoin untuk minggu ni, dan movement yang positif untuk naik atas. Kita tengok macam mana, semua support. So guys, like, subscribe. Jumpa anda net review. Assalamualaikum. Bye bye.